Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid tahun 4? Ustazah ialah Ustazah Nur Sakinah akan mengajar mata pelajaran Jawi pada hari ini. Okey, baiklah murid-murid. Seperti biasa sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahul qawlana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Okey, baiklah murid-murid. Hari ini Ustazah akan masuk unit yang ketiga iaitu Hamzah 3 suku. Okey, baiklah. Semua dah ada buku teks Jawi Darjah 4. Kalau belum, pergi ambil buku teks Jawi Darjah 4 dan kita akan belajar menggunakan buku teks pada hari ini. Dan sediakan buku tulis Jawi ya. Okey, semua murid-murid dah bersedia untuk belajar? Semua dah ada buku? Okey, kalau dah ada buku, mari kita tengok buku teks. Muka surat 11. Okey, muka surat 11. Sekejap ya. Okey, buka muka surat 11. Okey, tajuk kita hari ini adalah huruf Hamzah 3 suku. Okey, Hamzah 3 suku ialah huruf Hamzah pada kedudukan 3/4 ketinggian huruf alif. Ia digunakan pada fungsi seperti berikut. Ya, ia digunakan pada fungsi seperti berikut. Ada beberapa fungsi. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dan 6. Okey. Ada 6 fungsi semuanya Hamzah 3 suku ya. Okey, untuk fungsi yang pertama, sila lihat di sini nombor 1. Hamzah 3 suku tu digunakan pada waktu bila? Okey, pada kata dasar yang diakhiri bunyi vokal A menerima imbuhan an dan ai. Ya, kata dasar yang diakhiri bunyi vokal A dan menerima imbuhan an dan ai. Kita lihat pada contoh imbuhan an. Ya, menerima imbuhan an. Kata dasarnya berakhir dengan bunyi vokal A. Celah, baca, benda, suka. Okey, apabila berakhir dengan bunyi vokal A, maka perkataan tersebut boleh menerima imbuhan an. Okey, boleh menerima imbuhan an. An tersebut ialah hamzah nun. Hamzah nun. Okey, maka hamzah diletakkan 3/4 huruf ketinggian huruf alif. Okey. Jadi celaan, bacaan, kebendaan, kesukaan. Okey, manakala yang kedua ialah imbuhan ai. Ya, kata dasar yang diakhiri dengan bunyi vokal A menerima imbuhan ai. Menerima imbuhan ai. Contohnya yang ni adalah kata dasarnya harga, redha, rasa, cinta. Okey, dia berakhir dengan bunyi A. Maka dia menerima imbuhan ai. Dia menerima imbuhan ai, maka jadi perkataan dihargai. Hamzah tu perlulah letak pada 3/4 ataupun 3 suku. Hamzah 3 suku. Meredai. Ya. Merasai. Dan dicintai. Hamzahnya perlu diletakkan 3 suku. 3 suku. Itu yang pertama, iaitu yang apabila menerima imbuhan an dan ai. Yang kedua, pada kata dasar yang diakhiri bunyi vokal u. Bunyi vokal u. Okey, tadi a dengar, tadi ada a, hari yang kedua ialah bunyi vokal
menerima imbuhan I. Contohnya perkataan dahulu. Kata dasarnya adalah dahulu. Dia menerima imbuhan I. Maka didahului. Letak hamzah 3 suku. Okey, didahului. Baharu. Letak hamzah 3 suku, dibaharui. Kemudian rindu, merindui. Hamzah 3 suku. Merestui, restu. Okey. Ini yang kedua. Berakhir dengan bunyi vokal U. Menerima imbuhan I. Okay, untuk yang ketiga, masa bila nak guna hamzah 3 suku ni? Iaitu pada diftong atau gandingan vokal A, U dan AI di awal kata. Di awal kata. Ya, okay. Yang satu dan dua tadi di akhir. Yang ni adalah di awal kata. Bunyi AU ataupun bunyi AU. AU di awal kata. Seperti auto, aura, audio, aur. Hamzahnya perlu diletakkan di 3/4 ketinggian huruf alif 3 suku. Okey. Kalau tak letak huruf hamzah, dia jadi perkataan lain. Istilah yang lain. Okey, manakala yang kedua bunyi diftong atau gandingan vokal AU. AI. Bunyi AI. I ataupun bunyi I di awal kata. Contohnya ice cream. Ice, icing, I. Okey. Yang keempat, masa bila nak guna hamzah 3 suku. Itu hamzah 3/4. Gandingan vokal au, I dan oi. Okey. Au, I dan oi. Okey. Gandingan vokal au. Contohnya baung. Baung. Gandingan vokal. Okey. Gandingan vokal I, baik. Baik. Okey. Yang ketiga, oi, buih. Buih. So, apa beza yang tadi nombor 3 dengan nombor 4? Okey, nombor 3, diftong atau gandingan vokal au dan I di awal kata. Ia letak di awal kata. Auto, aura, aur, audio. Ice cream, ice, icing, I di awal kata. Yang keempat adalah gandingan vokal au, I dan oi. Dia di tengah-tengah. Kebiasaannya di tengah-tengah. Baung, baik, buih, laung, saing, duit. Daun, lain, suis. Okey. Inilah keempat gandingan vokal au, I dan oi. Okey. Jika tidak diletakkan hamzah di antara dua vokal berganding tadi, maka terhasillah kata lain. Contohnya tadi perkataan baung kan, tak letak huruf hamzah. Jika hamzah ni tak letak, jadi bawang. Laut jadi lawat. Dia jadi perkataan lain Saing jadi sayang, lain jadi layan. Jadi kena letak huruf hamzah pada perkataan tersebut menggunakan hamzah. Okey, yang kelima, masa bila nak guna huruf hamzah 3 suku. Pada kata pinjaman bahasa Arab. Kata pinjaman bahasa Arab yang mengandungi hamzah tunggal. Okey, kata pinjaman bahasa Arab yang mengandungi hamzah tunggal di tengah kata. Hendaklah ditulis dengan hamzah 3 suku. Contohnya perkataan mukmin. Okey, tengok Ustazah, ni kenapa dia wow? Ni maksudnya hamzah ni dia terletak pada vokal wow selepas huruf wow. Tapi dia letak di tengah-tengah. Di tengah-tengah tunggal. Tak ada huruf alif. Dia tak ada berbandingan dengan huruf wow sebenarnya. Tak ada
tapi dia berdekatan dengan huruf-huruf waw. Kalau tengok sini selepas huruf waw ada hamzah tunggal. Lepas huruf waw kat sini ada hamzah tunggal. Mukmin, muazan, muallaf, muktamar. Okey. Dan yang terakhir, masa bila hamzah 3 suku nak digunakan pada nama khas. Biasanya bukan Melayu lah, yang nama Cina ya. Ang, ong, eng. Dia ang, hamzah nga, hamzah waw nga, ong, hamzah ya nga, eng. Pada kata nama khas. Okey. Habis dah. Okey, jadi ada berapa semua jenis ataupun kedudukan huruf hamzah 3 suku. Masa bila nak jadi? Ada dalam 6 keadaan. Dia terjadi pada 6 keadaan. Keadaan yang pertama tadi, kata dasar yang di akhir. Dia kata dasar tu akhir sekali bunyinya A. Okey, bunyi A menerima imbuhan an dan ai. Yang kedua, apabila kata dasar diakhiri bunyi vokal U, menerima imbuhan ai. Okey, menerima imbuhan ai. Yang ketiga, diftong atau gandingan vokal au, ai dan di awal kata. Dan di awal kata. Okey, nombor 4. Au, ai, ui di tengah kata ya. Di tengah kata. Okey, dan yang kelima, pinjaman bahasa Arab yang mempunyai hamzah tunggal di tengah-tengah kata. Okey, tengah-tengah kata. Yang khas biasanya bukan Melayu. Okey, itu saja untuk penerangan Ustazah berkenaan dengan hamzah 3 suku pada hari ini. Okey, murid-murid. Okey, Ustazah nak minta murid-murid membuat latihan. Boleh? Membuat latihan. Okey, mari kita tengok tahukah anda dulu. Semua perkataan bahasa Melayu dan sebahagian kata pinjaman bahasa Arab yang mengandungi huruf hamzah di tengah perkataan hendaklah ditulis hamzah 3 suku. Okay, jadi lepas ni kalau nampak perkataan bahasa Melayu ke, perkataan pinjaman bahasa Arab ke, dia terletak hamzah di tengah-tengah perkataan, hendaklah ditulis dengan 3 suku. Okey, murid-murid. Ustazah nak murid-murid darjah 4 membuat nota. Okey, membuat nota. Okey. Ustazah nak kamu salin muka surat 11. Muka surat 11. Dalam konteks muka surat 11. Muka surat 12 dan muka surat 13. Okey, Ustazah nak buat sampai muka surat 13. Salin salin nota. Ustazah kenapa nak kena salin? Salin. Ya, supaya bila kita menulis lagi cepat mengingat. Okey, bila kita menulis banyak-banyak lagi cepat mengingat, lagi cepat menghafal. Kalau tak tulis, nanti awak lupa cara penulisan jawi yang betul. Okey. Jadi muka surat nota yang perlu dibuat adalah pada muka surat 11, 12, 13. Itu saja. Okey, itu saja daripada Ustazah. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu adalah kelemahan daripada diri Ustazah sendiri. Saya harap murid-murid semua dapat menjaga kesihatan agar kita dapat belajar secara bersemuka pada minggu hadapan. Okey, minggu depan semua murid-murid tahun 4 pastikan datang kita akan belajar sama-sama mengenai jawi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.